Baiklah, kumpulan kami, kumpulan 6, akan menceritakan tentang penyakit COPD, iaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Okey, Chronic Obstructive Pulmonary Disease ini, ia merupakan penyakit paru-paru yang menyebabkan aliran udara kita terhad dan juga masalah pernafasan kerana ia berkaitan dengan paru-paru. Ia kadang-kala dipanggil emfisema atau bronkitis kronik. Okey, COPD ni dia boleh menyerang sama ada lelaki dan juga wanita, dan ia meningkat mengikut usia. Seterusnya, COPD ini adalah penyakit progresif, iaitu semakin memburuk dari masa ke semasa. Akhirnya, aktiviti seharian bagi seseorang individu itu seperti berjalan, berpakaian menjadi sukar untuk dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaimi bin Hussein akan menerangkan tentang punca berlakunya COPD. So, pertamanya adalah tobacco use. Anda perlu tahu bahawa penggunaan rokok ini adalah sangat berbahaya. Dalam rokok ini terdapat beberapa bahan toksik yang boleh menjejaskan sistem pernafasan kita dan akan menyebabkan paru-paru kita rosak, lalu tercetusnya pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Salah satunya adalah COPD. So, mengikut kajian yang dilakukan oleh World Health Organization menunjukkan bahawa sebanyak 80% kes COPD ini dihidapi oleh pesakit kerana disebabkan merokok. So, yang keduanya adalah infeksi paru-paru. Pesakit yang pernah mengalami infeksi paru-paru seperti bronkitis ataupun pneumonia adalah merupakan salah satu faktor yang boleh mendorong seseorang ini mudah mendapat penyakit COPD. So, jikalau pesakit yang pernah menghadapi pelbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi kepada paru-paru, haruslah perlu diambil rawatan segera bagi mengelakkan diri dari tercetusnya kepada penyakit lain seperti COPD dan sebagainya. Yang ketiga adalah people with asthma. Asma ini juga merupakan salah satu penyakit yang melibatkan sistem pernafasan kita. So, pesakit yang pernah ada sejarah penyakit asma juga akan dapat meningkatkan risiko diri mereka untuk mendapat COPD. Penyakit COPD dan penyakit asma ini sangat berkait rapat dengan penyakatan sistem salur pernafasan kita, dan sekiranya seseorang itu ada mempunyai penyakit asma, mereka harus segera mendapatkan rawatan lanjut di hospital ataupun di klinik bagi mengelakkan komplikasi lebih teruk pada jangka masa panjang. Dan jika rawatan diambil dengan awal, so dapatlah seseorang itu mengelakkan dirinya daripada menghidapi penyakit COPD. Seterusnya adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang tidak boleh diubah, di mana sekiranya ibu bapa mempunyai penyakit COPD akan dapat diwarisi oleh anak-anak. Penyakit COPD ini terjadi akibat kekurangan protein alpha-1 antitrypsin atau AAT di dalam paru-paru seorang, dan protein ini akan berkurangan sekiranya seseorang itu terdedah kepada asap rokok. Faktor yang terakhir adalah faktor burning fume. So, kita perlu tahu bahawa asap ni dapat mengurangkan pelbagai unsur-unsur seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida, dan asap-asap ini akan dapat menjejaskan sistem pernafasan kita, lalu dapat menjejaskan paru-paru. So, sekiranya seseorang itu bekerja seperti di kilang atau terdedah dengan habuk-habuk atau asap-asap kilang, maka hal ini dapat meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat penyakit COPD. Seterusnya ialah tanda-tanda dan gejala COPD. Antara simptom yang paling kerap berlaku pada orang yang mengalami COPD ini ialah selalu mengalami sesak nafas. Lebih-lebih lagi apabila melakukan aktiviti yang ringan seperti berjalan dan menaiki tangga. Terdapat beberapa tanda dan gejala yang lain seperti batuk, berat badan yang menurun, kronik dyspnea dan halitosis iaitu nafas yang berbau, dan chest tightness iaitu sakit dada.
Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syekh Muizzuddin Mukris bin Musri akan menerangkan cara untuk mengatasi atau menghindarikan diri kita daripada mendapat penyakit COPD. COPD ialah Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Untuk tahu cara-cara mengatasinya ialah kita kena tahu apa tu punca-punca dia, guys. Okey, seperti background yang saya letak ni di belah kiri kanan ni, dia dah tunjuk punca. Yang pertama ialah asap merokok dan genetik. Okey, bagi merokok senang je. Dia punya cara untuk mengatasi, jangan merokok sebab rokok ni mempunyai kemikal yang berbahaya. Okey, yang second, genetik memang tak ada nak buat apa dah, guys. Yang udara tercemar, elakkan pergi ke tempat yang tercemar. Nampak je orang asap rokok, pergi tempat lain. Okey, itu saja daripada saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Cik Nur Anissa binti Jamaluddin, nombor matrik DPMB 12023 06 0006. Saya akan menerangkan komplikasi daripada penyakit COPD iaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease, iaitu penyakit paru-paru yang kronik yang menyebabkan aliran udara terhalang dari paru-paru. COPD adalah satu penyakit yang mengganggu sistem pernafasan iaitu di bahagian paru-paru. Pesakit yang mengalami COPD ini boleh menyebabkan kesukaran untuk bernafas ataupun sesak nafas yang lama serta mengganggu aktiviti seharian. Ia juga boleh bertambah buruk secara tiba-tiba disebabkan oleh gangguan pernafasan seperti selesema. COPD ini juga boleh mengancam nyawa seseorang sekiranya tidak mendapatkan rawatan awal. Okey, kesan daripada penyakit COPD ini boleh menyebabkan pneumonia, acute bronchitis, emphysema, lung cancer, upper respiratory viral cause and flu, hypertension, congestive heart failure and loss of weight. Emphysema dan bronchitis adalah dua keadaan di mana yang menyumbang kepada COPD. Bronchitis kronik ni adalah keradangan pada lapisan tube bronchial dan menyebabkan batuk setiap hari dan pengeluaran lendir iaitu kahak. Emphysema adalah keadaan di mana alveoli di hujung saluran udara terkecil paru-paru dimusnahkan akibat pendedahan kepada asap rokok dan juga gas yang berbahaya. COPD juga boleh menjadikan seseorang mengalami hypertension iaitu di mana tekanan tinggi, di mana COPD menyebabkan saluran pernafasan menebal dan menjadi sempit. Dia mengurangkan jumlah oksigen ni untuk sampai ke paru-paru. Ini menyebabkan arteri di sekeliling paru tu menjadi sempit dan berlakunya tekanan darah tinggi. Seterusnya, COPD ni juga dia menyebabkan penurunan berat badan kerana kehilangan otot, di mana kita pengurangan pengambilan kalori dan atrofi yang tidak digunakan menjadikan seseorang tu dia kurus dan tidak bermaya. Bagi congestive heart failure pula berlaku di mana oksigen yang rendah dalam darah daripada COPD yang memberi tekanan pada jantung dan terlalu banyak cecair dalam paru-paru menjadikan kegagalan pada jantung dan juga menyebabkan kesukaran pernafasan. Okey, kita teruskan kepada kesimpulan. COPD merupakan penyakit pernafasan yang sangat berbahaya. Ia juga merupakan penyakit yang tidak berjangkit. Oleh itu, penyakit ini sesiapa sahaja boleh dapat, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Penyakit ini juga merupakan berada di peringkat keempat yang memasuki hospital, dan pada masa akan datang tidak mustahillah jika penyakit ini akan menjadi antara penyakit yang mempunyai kematian yang tinggi. Oleh itu, masyarakat mestilah mengambil serius dengan penyakit ini. Hal ini demikian, kerajaan seperti KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mestilah menitik beratkan dengan penyakit COPD agar penyakit ini dapat dikurangkan. Terima kasih.